أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. Dihormati pengerusi, para imam, para bilal, tuan guru, para alim ulama, para asatizah, ahli tuan kuasa serta tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya sama kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya pada malam yang penuh barakah ini dapat kita bersama-sama kembali berada dalam rumah Allah. Selesai kita daripada solat fardu maghrib secara berjemaah, seterusnya kita berehat seketika dalam satu majlis ilmu yang penuh dengan rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam yang penuh barakah ini memberikan sedikit manfaat buat kita untuk sama-sama kita menjaga ketujuh-tujuh anggota zahir yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk membawa kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malam ini insya-Allah kita sambung lagi berkaitan dengan 7 anggota zahir yang perlu kita jaga. Itulah kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Kita sampai pada muka surat yang ke-129. Muka surat yang ke-129 pada perenggan di antara harta yang jelas haram. Kita masih lagi berada pada anggota zahir yang keempat, iaitulah hifzul batn ataupun menjaga perut. Kita dah bincang 3 daripadanya, iaitulah mata, telinga dan lidah. Yang keempat adalah menjaga perut, seperti mana yang Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala sebutkan dalam kitabnya ini. Pada kuliah yang lalu kita telah bincangkan bahawa memelihara perut kita ini daripada perkara yang haram dan syubhah. Makna perkara yang haram itu jelas, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sungguhnya kata Nabi SAW, halal itu jelas, haram itu pun jelas. Di tengah-tengah antara halal dan haram itu ada syubhah. Syubhah maksudnya dia tidak tahu yang mana halal dan mana haram. Walaupun syubhah ini dia tidak berdosa lagi, tetapi orang yang wara' dia pelihara diri dia daripada perkara yang syubhah. Dan hari ini kita merujuk kepada perut, bermaksud perkara yang masuk dalam badan kita ataupun perut kita. Iaitu kita makan. Makanan yang kita makan pastinya perkara yang halal sahaja. Haram kita tolak, syubhah kita pelihara. Dan kalaulah kita pelihara perkara yang syubhah, haram pastilah kita jaga. Syubhah ni kita tak tahu dia ni halal ke haram, waswas. Jadi kita tak tahu, maka tinggalkan perkara itu. Seperti mana yang kita bincangkan pada kuliah yang lalu, daripada mana sumbernya datang, maka perkara-perkara ini yang perlu kita perhatikan. Sebab bila masuk dalam badan, maka bimbang perkara yang banyak kita masuk dalam badan kita ini daripada perkara yang syubhah. Kalau tengok dalam kitab Penawar Bagi Hati, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili sebutkan bahawa terlalu banyak makan syubhah, maka akan terjerumus juga kepada perkara yang haram. Ini Nabi sebut dalam hadis. Sebab apa? Sebab Nabi sebutkan bahawa seolah-olah orang yang ra'i ni orang yang mengembala kambing. Dia mengembala kambing di suatu tempat hampir dengan kawasan larangan raja. Ni kawasan larangan raja, dia mengembala kambing di bahagian ni. Sana kawasan larangan. Jadi berpotensi ataupun tidak kambing ini untuk masuk ke dalam kawasan larangan raja, berpotensi pasal hampir. Yang ini namanya syubhah. Tapi kalau dia mengembala kambing jauh daripada
kawasan larangan raja. Bermaksud nak pergi kepada syubhah ataupun yang haram, jauh. Jadi sebab tu orang yang wara', istilah wara' ini adalah menjaga diri daripada perkara yang syubhah dan haram. Dan kita bincang pada kuliah yang lalu berkaitan dengan syubhah, dan malam ni kita sambung berkaitan dengan perkara yang haram. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Di antara harta yang jelas haram ialah harta wakaf. Harta wakaf, orang wakafkan kepada sekumpulan, seseorang ataupun siapa-siapa saja yang diwakafkan dengan niat yang diwakafkan kepada seseorang itu. Dimakan tidak mengikut syaratnya. Yang dimakan tidak mengikut syaratnya seperti orang yang tidak bersungguh-sungguh mengaji, mana belajar agama. Maka haram ia mengambil harta atau makanan yang diwakafkan khususnya kepada penuntut yang ada di dalam sebuah madrasah. Seorang yang belajar agama, kebanyakannya banyak orang yang disponsor ataupun diwakafkan harta ataupun diberikan belanja. Jadi kalau orang yang dia masuk ke madrasah bukan niat untuk nak belajar, maka semata-mata niatnya untuk nak makan free saja, itu haram. Itu jelas maknanya makan perkara yang haram. Tapi kalau dia masuk belajar dalam keadaan memang dia tak boleh nak kecap, dia punya pelajaran tinggi sangat, kan, hafal-hafal keluar balik, hafal keluar balik, hafal mutun sekalipun, matan-matan yang kita baca kitab-kitab para ulama, nak kena hafal matan, nak kena hafal Quran, nak kena hafal hadis, hafal keluar yang ni, dia hafal yang ni keluar yang tu, dia hafal yang tu lupa yang ni. Jadi mungkin sebab dia punya kefahaman mungkin bukan kita panggil sebagai lembab, jadi macam dalam keadaan dia susah nak kecap benda tu. Jadi itu tidak menjadi masalah sebab niatnya memang nak belajar tapi tak dapat nak kecap. Tapi orang yang memang masuk belajar ataupun bukan dirujukkan kepada orang yang belajar saja, dia duduk dalam pondok tu sendiri, dalam pondok, dalam tempat yang orang memang nak sponsor makanan, tujuannya adalah untuk nak hidup makan free je kat situ. Jadi ini dikategorikan sebagai orang yang memakan harta yang haram. Sebab tu kena niat, kalau kita belajar maka belajar sungguh-sungguh. Tapi kalau tak dapat, dia tidak menjadi perkara yang haram. Dan siapa yang mengerjakan maksiat, maka akan ditolak segala persaksiannya, yakni syahadatnya. Jadi orang yang melakukan perkara yang haram ini, kalau orang yang kita sebutkan sini adalah berkaitan dengan orang yang belajar agama lah, kan dia buat maksiat, maksudnya dalam keadaan dia ini mengambil perkara yang haram. Penyaksian dia tak boleh pakai. Maknanya dia tak boleh jadi saksi 25, tak boleh, kan. Jadi saksi dia tak boleh pakai. Saksi ni pakai saksi apa? Macam-macam saksi lah. Dalam fiqh banyak saksi. Ada saksi yang dipakai ketika mana nak melihat anak bulan. Jadi kalau dia orang yang buat maksiat, maka saksi dia tu tak boleh pakai, dia punya hujah tak boleh pakai walaupun dia tengok. Ataupun saksi yang berkaitan dengan saksi sumpah, untuk nak menjadikan seseorang itu benar ataupun tidak, maka dia terpaksa bersumpah dengan sumpah yang palsu ataupun sumpah yang kadhib. Dipanggil sebagai al-aimanu zur, itu sumpah yang dusta. Ataupun lebih tepat lagi ataupun lebih tinggi lagi, dia ini tidak boleh meriwayatkan hadis kalau dia adalah orang yang buat dosa dan maksiat ataupun mengambil perkara yang haram. Sebab tu hadis-hadis mereka kaji siapa perawi dia. Mereka kenal perawi-perawi ni daripada siapa, an siapa, maka mereka kenal siapa tabi'in, tabi'ut tabi'in, nama mereka tu mereka kenal. Jadi nama mereka telah di blacklistkan, kalau kita katalah sebagai orang yang telah di blacklistkan sebagai orang yang berdusta, maka hadis tu jatuh status dia. Sebab tu kita katakan kenapa hadis ni ada yang boleh pakai, ada yang tak boleh pakai. Hadis memang daripada Nabi, tetapi yang menyebabkan bahawa dia jatuh status adalah daripada perawi-perawi itu tadi. Sebab boleh jadi perawi yang dia sampaikan hadis tadi berkelakuan dusta, walaupun dia tak berdusta dengan hadis tu, tapi sifatnya ada dusta. Dia berdusta dengan sebab yang lain barangkali. Ada satu kisah berkaitan dengan, saya kira ini Imam Al-Bukhari punya kisah. Nak berjalan berbulan-bulan untuk mensahihkan ataupun mengambil satu hadis sahaja daripada seorang perawi hadis, Imam Bukhari. Berjalan punya jauh. Tiba-tiba dah sampai kat guru dia, berbulan-bulan berjalan, akhirnya nak ambil lah riwayat hadis daripada gurunya ini. Pasal dia dengar dekat sini ada seorang yang meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW, hadis sekian, dia pun ambil lah dia punya tunggangan dia dan pergi. Sampai di sana dia kata, wahai tuan guru, saya nak hadis ataupun nak
menjadi periwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kata boleh. Dia kata tunggu sekejap, aku nak bagi makan dia punya keldai, unta, dia punya kuda dan seumpama. Dan bila dia panggil dia punya tunggangan tadi tu, tuan guru ni tadi panggil untuk nak bagi makan. Dia tengok makanan tak ada dalam uncang dia. Supaya untuk nak panggil balik saja, dia tipu tunggangannya itu pun Al-Imam Al-Bukhari menganggap bahawa dia telah berdusta, maka hadis yang diriwayatkan tak boleh pakai. Punya dahsyat kalau orang yang belajar hadis ni sampai tahap kategori sekali je berdusta, maka telah menjadi hadisnya telah menjadi dhaif. Itu kalau kita tengok hadis yang sahih, tuan-tuan kalau belajar hadis, sempat kita belajar hadis, orang yang kalau hadis itu bertaraf sahih, semua perawi dia semua tak pernah tipu. Macam mana Ustaz tahu? Sebab kita kena kenal lah siapa perawi hadis ni. Jadi ini mungkin takhasus kepada orang yang belajar hadis lah. Untuk orang kita, orang awam tak perlulah tengok siapa yang meriwayatkan hadis. Daripada Imam Bukhari ambil daripada siapa, guru dia ambil daripada siapa, oh daripada Anas bin Malik daripada Nabi. Daripada tengah-tengah tu tak payahlah kita orang awam nak kaji. Ini takhasus untuk orang yang belajar hadis sahaja, takhrij hadis dan seumpamanya. Tapi kalau kita hanya beramal dan kita mengamalkan hadis-hadis yang sahih saja dulu. Ada perkara yang sahih banyak, ratusan ribu. Malah Imam Bukhari rahimahullah ta'ala kumpulkan dalam hadisnya Sahih Al-Bukhari beribu-ribu hadis, Sahih Muslim beribu-ribu hadis. Jadi kita pakai dulu Sahih Bukhari dan Muslim. Adapun kalau periwayat-periwayat yang lain ataupun imam-imam muhaddisin yang lain, Tirmizi contohnya, Ibnu Majah contohnya, ataupun An-Nasa'i contohnya, mereka juga boleh dipakai hadis-hadis yang sahih. Cuma mereka kalau bab takhrij hadis, mereka kena tengok kalau Imam Ahmad punya hadis yang sahih, maka ada kajian lagi sebalik daripada pengsahihan itu. Itu bab hadis lah. Tuan-tuan kena panggil lah orang yang pakar dalam hadis untuk mengajar bab hadis ni lah kalau tuan-tuan minat bab hadis ni. Okey. Jadi penyaksian dia, kalau dia buat dosa dan maksiat, kita nak kaitkan dengan orang yang buat dosa maksiat ini, maka dia tak boleh riwayatkan hadis. Jadi sebab tu kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dan siapa yang mengerjakan maksiat maka ditolak semua penyaksian yang dia keluarkan, tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Jadi sebab tu kita katakan bahawa kena hati-hati daripada kehidupan kita. Dan begitulah pula haram mengambil harta atas nama tasawuf. Mana orang yang sufi, tasawuf ni nama baru zaman kita mutakhir. Dulu tak ada tasawuf. Dulu dipanggil sebagai akhlak ataupun tazkiyatun nafsi. Tasawuf ni nama baru. Jadi siapa dia tasawuf ni? Orang tasawuf ni orang sufi. Digelarkan sebagai sufi. Sufi dia ada banyak jenis. Dia ada sufi an-nazari, dia ada sufi macam-macam sufi lah, dan ada dia punya pegangan-pegangan dia. Dan sampai ada yang terkeluar daripada ahlu sunnah wal jamaah pun ada sufi ni. Jadi berhati-hati orang yang nak belajar sufi. Tariqat ni kan, boleh belajar tariqat, bagus tariqat ni. Tariqat pun maknanya bagus dah. Tariqat adalah satu jalan untuk menghambakan diri ataupun mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tariqat. Tapi bila pembawakannya salah, maka salahlah dia punya amalan dia. Jadi asal dia adalah orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Satu jalan. Tariqah artinya satu jalan. Jadi tasawuf bagi orang yang bukan ahli tasawuf, daripada harta wakaf yang dikhususkan untuk mereka. Maknanya orang yang dalam keadaan dia duduk dalam satu kelompok ahli sufi contohnya. Zaman Nabi, dia ada satu geng ataupun satu kelompok kumpulan dipanggil sebagai Ahlus Suffah. Dipanggil sebagai Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ni Syekh Idris Al-Marbawi sebutkan dalam kitabnya Bahrul Mazi, lebih kurang 80 orang satu masa. 80 orang yang akan duduk. Ahlus Suffah ni duduk di mana? Di masjid. Tempat dia di masjid, tidur di masjid, makan di masjid, minum di masjid, semua di masjid. Itu geng Ahlus Suffah dipanggil. Dan satu-satu masa boleh cecah sampai 150 orang. Kalau ramai tiba-tiba. Pasal Ahlus Suffah ni bukan duduk situ. Dia bukan berasal di Madinah. Dia bukan berasal di Mekah. Kalau dia asal di Mekah, duduk di Madinah, jadilah bersaudara antara Muhajirin dan Ansar. Madinah memang tempat Madinah lah, tempat dia, kampung dia. Jadi Ahlus Suffah ni adalah orang yang luar daripada Madinah dan juga Mekah. Jadi dia datang ke Masjid Nabawi untuk belajar dengan Nabi SAW. Geng ataupun ketua kepada Ahlus Suffah ni namanya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Masyhurlah Abu Hurairah ni. Abu Hurairah ni adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nombor 1, 5,374 hadis. Top 1. Lepas tu barulah Abdullah bin Umar, kemudian Ibnu Abbas, Aisyah dan seumpama. Dia paling tinggi sekali. Pasal apa dia paling tinggi sekali? Pasal dia duduk situ. Dia duduk situ, dia tengok Nabi, wahyu baru sampai, wahyu turun fresh. Mereka lah orang yang pertama dapat dulu. Mana mereka Abu Hurairah ni antara orang yang paling dekat dengan Nabi. Benar banyak riwayat lah berkaitan dengan Abu Hurairah, kan banyak riwayat hadis.
5,000 lebih hadis diriwayatkan. Maka banyaklah cerita dia tengok Nabi macam ni. Dengan kadang-kadang satu hadis tu dia kata dia lapar, tak makan lagi. Kadang-kadang aku terbalikkan badan aku, meniarap. Meniarap ni maknanya perut kat bawah, terpaksa tidur dalam keadaan meniarap sebab nak tahan aku punya perut lapar sangat. Jadi Nabi datang bawa susu, kata dia. Nabi datang bawa susu. Susu ni segelas je tuan-tuan. Segelas. Ahlu Suffah, Nabi nak bagi kepada Ahlu Suffah ni seramai 80 orang. Mana cukup secara logik? Tak cukup lah. Secara logik tak cukup. Jadi Nabi pun minta Abu Hurairah kumpulkan semua Ahlu Suffah ni, aku nak bagi minum. Satu gelas ni je, air susu ni nak bagi minum. Tuan-tuan, ni saja nak kaitkan cerita pasal Ahlu Suffah punya kehidupan ni. Sebab mereka tak makan. Kalau tak ada orang bagi, mereka tak makan. Nak kaitkan ini. Mereka akan makan bila ada orang bagi. Mereka akan minum bila ada orang bagi. Kata Syekh Idris Al-Marbawi, di Masjid Nabawi itu ada tempat gantung. Untuk nak gantungkan inab, anggur, nak gantungkan tamar, nak gantungkan buah-buahan. Orang nak bagi air. Itu semua Ahlu Suffah punya. Orang lain tak ambil. Khas. Itu kata yang dikaitkan dengan makanan, tentang makanan ahli sufi ataupun tasawuf ni. Jadi Abu Hurairah ni ataupun geng Ahlu Suffah ni, dia makan apa yang orang bagi. Tak ada. Lapar, puasa. Minum pun sama. Nabi ni sentiasa kongsi makanan dengan dia orang. Kalau tengok riwayat daripada Abu Hurairah, banyak Nabi akan duduk dengan ahli suffah ni. Pasal yang lain-lain semua kerja. Cucuk tanam, niaga kan. Orang-orang Ansar Madinah ni, dia pakar dalam bab cucuk tanam. Satu, mereka banyak kebun. Macam-macam kebun ada. Orang Mekah Muhajirin, mereka pakar dalam perniagaan. Abdul Rahman bin Auf, Osman, semua pakar berniaga. Sehinggalah orang yang dipanggil sebagai Islam ataupun Muhajirin menguasai balik ekonomi Madinah setelah mana jatuhnya ekonomi Yahudi waktu tu. Jadi bila mana Nabi datang, Nabi bawa air susu. Waktu tu adalah Abu Hurairah lapar. Lapar sungguh tuan-tuan. Bawa susu satu gelas je. Nabi kata, Nabi suruh himpunkan semua orang ahli suffah, aku nak bagi minum. Himpunkanlah. Himpun ni tuan-tuan bukan himpun macam ni. Duduk ni dalam keadaan bulatan. Halaqah dia panggil. Halaqah ni maksudnya duduk dalam keadaan bulat. Itu maksud halaqah. Ni kalau duduk sepah ni tak tahu lah apa namanya. Tapi duduk bulat tu nama dia halaqah. Nabi kata duduk halaqah. Bulat. Abu Hurairah duduk sebelah kiri Nabi. Ceritanya, Nabi kalau adab untuk nak bagi makan, Nabi akan mula belah kanan. Dia dah tersalah duduk sebelah kiri Nabi. Dia pun tepuk dahi. Ini kalau dapat aku lah orang yang terakhir minum. Entah berapa banyak yang tinggal, kata dia. Nabi pun bagi minum. Bagi orang kanan minum sampai kenyang. Jangan tengok, minum je. Minum sampai kenyang, dah sudah, bagi orang sebelah. Dah minum sampai kenyang, bagi orang sebelah. Dah sampai tengah-tengah ni, Abu Hurairah kata, habislah, aku tak dapat minum dah susu ni, kata dia. Satu gelas je. Tuan-tuan, ni mukjizat Nabi. Nak tak nak kena percaya, ni hadis sahih. Banyak kan mukjizat Nabi macam ni kan. Antaranya Abdullah bin Jabir jemput Nabi ketika mana Khandaq. Lapar sahabat-sahabat ni. Datang ke rumah untuk nak masak, untuk nak bagi Nabi makan kambing dan seumpamanya. Nabi kata, jangan buka, biar aku yang bagi. Sampai habis kenyang. Ada lagi nasi ada lagi kambing dengan roti yang disediakan oleh Abdullah bin Jabir. Tak luar langsung. Itu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Air yang keluar daripada tangan Nabi, mukjizat Nabi, tak berhenti. Ini pun sama mukjizat Nabi. Nabi bagi air susu pada sahabat-sahabat ni sampai pusing satu round ni. Last sekali baru Abu Hurairah. Dapat kat Abu Hurairah minum sampai kenyang. Nak minum lagi, Nabi kata, minum lagi sampai kenyang, sampai kembung dah perut aku, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ni hadis sahih. Subhanallah. Maksudnya apa? Maksudnya Ahlu Suffah ini kita nak kaitkan dengan cerita kita, bahawa mereka ini diberi makan kepada orang yang infak makanan pada mereka. Infakkan minuman pada mereka. Jadi orang yang duduk dalam keadaan bukan ahli sufi yang asal, maka dia haram makan benda tu. Sebab itu diniatkan kepada mereka. Macam kita lah, kalau kita nak bagi kepada seseorang, kita dah niatkan kepada seseorang, anak yatim tu, tiba-tiba orang lain yang makan pada makanan anak yatim tu, haram juga. Jadi sebab itu dikatakan bahawa harta yang jelas haram, seperti mana contoh tadi, dia mengaji dalam keadaan tidak niat nak mengaji, duduk dalam keadaan ahli sufah ataupun sufi ni semata-mata nak makan saja, maka itu jelas haram, dan itulah yang menyebabkan bahawa tumbuhnya dalam badan seseorang itu haram, ataupun benda yang dipanggil sebagai kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih, kata Nabi. Setiap makanan yang tumbuh ataupun daging yang tumbuh dalam perkara yang haram, maka fannaru aula bih, nerakalah lebih utama untuk dia, sebab makanan itu tumbuh, daging itu tumbuh daripada sumber yang haram. Maka kalau kita katakan diambil daripada sumber yang haram, saya rasa saya dah sebut dah pada kuliah yang lalu, efek dia, kesan dia kepada orang yang makan makanan yang haram banyak, tuan-tuan. Antaranya iman dia.
dia tak dapat daripada Allah hidayah daripada Allah sebab dia makan makanan yang haram. Hidayah tak dapat. Maka dalam keadaan kalau dia nak buat kebaikan pun boleh jadi Allah tak terima amalan dia. Sebab tu kata Nabi, kam min saim, berapa ramai orang yang puasa tapi dalam keadaan dia tak dapat apa-apa melainkan dia hanya dapat lapar dan dahaga saja. Pasal masih lagi mengambil perkara-perkara yang haram masuk dalam badan. Jadi dia buat perkara-perkara yang amal saleh, ibadat kepada Allah, maka Allah tak terima pun. Itu antaranya lah. Kemudian hati akan jadi rosak orang yang makan makanan yang haram. Akhlak akan jadi rosak makanan-makanan yang haram. Yang lebih terkesan lagi, doa yang diminta pada Allah langsung tak mustajab. Hadis yang kita sebutkan pada kuliah yang lalu bahawa seorang laki-laki yang bermusafir berjalan, Nabi sebut hadis yang panjang. Nabi kata dia ini seorang dalam keadaan bermusafir, bajunya lusuh, rambutnya kusut masai, muka berdebu. Makna teruk betul lah berjalan musafir. Mereka bukan musafir pakai kereta. Dalam kereta pun kalau kita duduk 24 jam pun dah lenguh dah. Dah jadi tak tentu arah dah. Sikat elok-elok daripada keluar rumah belah tepi, tengah-tengah jalan belah tengah dah. Kita yang jalan jauh naik kereta ni. Ini kan pula bukan naik kereta. Memang jalan dekat padang pasir tu. Berdebu, rambut kusut masai, baju dalam keadaan lusuh. Dia angkat tangan ke langit kata Nabi. Untuk dia berdoa kepada Allah. Kemudian dia kata, Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab, wahai Tuhanku. Ini simbolik. Dia ulang-ulang doa dia. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'amu haram. Maknanya makanannya adalah makanan yang haram. Minumannya adalah minuman yang haram. Pakaiannya pakaian yang haram. Sumber yang dapat juga daripada sumber yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, kata Nabi. Bagaimana Allah nak makbulkan doa dia? Dia minta pada Allah, tapi Nabi kata dia punya makanan adalah makanan yang haram, minuman-minuman yang haram, sumber-sumber yang haram, pakaian-pakaian yang haram. Allah tak makbulkan doanya langsung, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ulama beritahu pada kita dalam hadis ni, laki-laki ni dia dah ada 4 syarat untuk nak memustajabkan doa. Kita satu syarat cukup dah. Satu syarat untuk mustajabkan doa, mudah-mudahan Allah makbulkan. Contohnya dalam ni lah, sekarang ni kita duduk dalam Raudhatun min Riyadil Jannah. Ini juga adalah waktu mustajab doa. Satu syarat dah ada, doa lah. Tapi laki ni ada 4 syarat dah. 4 perkara yang boleh memakbulkan doa, kata Nabi. Yang pertamanya adalah dia ni orang musafir. Musafir ni doa tak dihalang ataupun tidak ada hijab. Orang yang musafir, da'watul musafir, kata Nabi SAW. Orang yang musafir doanya tidak ada hijab. Satu syarat dah ada. Syarat yang kedua, dia ni adalah orang yang tawaduk. Dalam keadaan pakaiannya lusuh, kusut masai, menampakkan dirinya rendah diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni antara syarat yang kedua, iaitulah dalam keadaan dia berdoa kepada Allah dalam keadaan tawaduk. 2 syarat dah. Yang ketiga, tangannya menedahkan ke langit. Ini juga syarat. Riwayat Imam Tirmizi, kata Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala merasakan malu. Malu ni kita tak boleh bayanglah Allah malu bagaimana ya. Tapi nak sebutkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala malu hambanya yang menedahkan tangan balik dalam keadaan kosong, tak ada apa-apa. Maksudnya orang yang menedahkan tangan ini Allah akan makbulkan juga. Itu syarat orang yang nak memakbulkan ataupun orang yang dimakbulkan doa. 3 dah. Yang keempat, dia ulang-ulang doa. Ya Rab, Ya Rab, Nabi sebut tadi. Ini simbolik, dia ulang doa. Kadang-kadang kita nak makbul doa ataupun kita nak mustajab doa, kita biasa ulang. Imam pun kadang-kadang ulang benda yang sama doa tu kan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Diulang wa qina adzaban nar pasal apa? Syarat untuk mustajabkan doa adalah mengulang-ulang doa. Jadi orang lelaki ni dah ada 4 syarat. Kalau ikutkan 4 power dah lah. 1 pun kita dapat dah okey dah. Nak dapatkan waktu mustajab, tempat mustajab. Ini 4 tapi masih lagi terhalang. Tidak dimustajabkan doanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab dia punya makanan adalah makanan yang haram, minuman-minuman yang haram, pakaian-pakaian yang haram, sumber yang masuk badan dia semua adalah sumber yang haram. Kata Nabi, fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana Allah nak mustajabkan doa dia? Itu kesan dia. Kesan daripada memakan makanan yang haram. Syubhah tadi, kalau makan juga boleh terjerumus kepada perkara yang haram. Dan telah kami sebutkan, kami ni Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, kami telah sebutkan keterangan yang luas tentang harta yang syubhah, yang halal, yang haram di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Itu kitab utama Imam Al-Ghazali, dan kitab ni Bidayatul Hidayah adalah sebahagian daripada kitab
Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin ni tebal, berjilid. Tapi Imam Al-Ghazali tarik keluar sedikit untuk dinipiskan ataupun dikurangkan sikit dia punya safhah dia, muka surat dia, menjadilah kitab Bidayatul Ihya yang nipis ni. Sebab tu dia kata kalau nak tengok lagi bab syubhah halal haram, buka kitab Ihya Ulumuddin, sana lagi banyak dihuraikan. Dia kata Imam Al-Ghazali ada cerita bab halal haram, dia pakar ke fiqh. Imam Al-Ghazali sebelum jadi Hujjatul Islam, sebelum mengarang kitab-kitab berkaitan dengan akhlak, berkaitan berkaitan dengan tasawuf dan seumpamanya, dia adalah orang yang mengarang kitab akidah dan fiqh. Dia dulu buat, maknanya dia dulu orang yang mengarang kitab berkaitan dengan kitab fiqh, antaranya kitab Al-Basit, Al-Wasit. Ini semua kitab fiqh Imam Al-Ghazali dah ni. Cuba orang tak banyak rujuk kitab dia. Orang banyak rujuk kitab Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam mazhab Syafi'i lah. Imam Al-Ghazali pun mazhab Syafi'i. Cuma orang tak banyak rujuk kitab dia. Tapi ada tak kitab dia berkaitan dengan fiqh dan akidah? Ada, banyak. Cuma dia terkenal dengan Hujjatul Islam, banyak orang rujuk kepada kitab dia berkaitan dengan tasawuf, dan juga Imam Al-Baghdadi antaranya tasawuf kita yang biasa kita rujuk berkaitan dengan bab-bab akhlak, adab dan juga tasawuf. Satu dia katakan rujuk kitab Ihya Ulumuddin. Pasal dia juga ada karangan berkaitan dengan kitab-kitab berkaitan fiqh dan seumpamanya. Maka hendaklah engkau merujuk ke sana kerana mengetahui cara mencari harta yang halal. Ialah wajib ini ialah wajib yang mencari, dan harta yang halal itu adalah wajib seperti wajibnya engkau sembahyang lima waktu. Orang yang makan makanan yang halal ni, mencari makanan yang halal ni, hukumnya wajib. Macam mana kita sembahyang fardu 5 waktu, macam tu jugalah kita kena cari makanan yang halal. Tak boleh kita kata tak apa Ustaz, alang-alang ni kita bukannya kita buat selalu kan, rasuah. Makan rasuah halal, haram ke halal? Haram. Jadi kalau kita saja buat gitu, tahu dah benda haram, maka kita berdosa, dan memasukkan makanan dalam badan kita adalah makanan yang haram. Nauzubillah min zalik. Pula kita beli pula makanan pada anak dan isteri kita, habis haram juga masuk dalam badan dia. Itu berhati-hati, dan hati-hatilah bila mana kita nak makan sesuatu perkara, lihat daripada mana sumber sebelum tu saja, bukan lepas-lepas daripada tu, ataupun sebelum-sebelum daripada tu. Jadi itu antara perkara yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali berkaitan dengan hifzul batni, iaitulah menjaga perut. Masuk daripada anggota zahir yang kelima, iaitu hifzul farji, iaitulah menjaga, memelihara kemaluan. Ini adalah anggota zahir yang kelima. Tak adalah dosa yang lain kemaluan buat, melainkan perkara yang dilakukan itu adalah melakukan zina ataupun meletakkan bukan pada tempat dia. Bukan pada tempat dia maksudnya bukan pada pasangan dia, bukan pada hamba-hamba dia. Dia buat benda tu pada tempat yang tidak sepatutnya. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, maka hendaklah engkau menjaga kemaluan daripada apa-apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Allah haramkan kita mendekati zina. Dekati zina. Wala taqrabuz zina. Jangan kamu hampiri zina. Dan Allah kata wala taqrabu, jangan hampiri. Allah tak kata wala taf'alu. Allah tak kata jangan buat zina. Tapi Allah kata wala taqrabu, jangan hampir, jangan dekat. Merujuk kepada kalau bahas bab lughah, bahasa, kalau kata dekat itu maksudnya perkara yang boleh menyebabkan zina pun haram. Perkara yang boleh menyebabkan zina pun adalah haram. Contohnya berdua-duaan dengan ajnabi ataupun yang bukan mahram. Kalau kita, maknanya kalau berdua-duaan walaupun kita ni kuat iman sekalipun, pakai serban, lilit besar betul, duduk 2 orang contohnya dalam satu bilik, walaupun Ustaz saya iman kuat Ustaz, tetap berdosa pasal berpotensi untuk berlakunya zina. Tetap haram sebab Allah kata wala taqrabu zina. Jadi wala taqrabu zina, zina di sini jadi perkara yang boleh keliling dia, yang boleh dekat ataupun boleh melaku zina, hukumnya tetap haram. Pegang tangan, boleh berlaku zina? Boleh. Jadi perkara yang kita panggil sebagai mata, melihat perempuan yang boleh menaikkan nafsu syahwat, haram juga. Kita dah bincang bab mata dulu kan. Jadi sebab tu Allah Subhanahu wa taala sebutkan wala taqrabuz zina, jangan kamu hampiri zina. Perkara yang boleh menyebabkan kamu berlaku zina, maka haram juga. Dan hendaklah engkau menjadikan dirimu seperti golongan yang disifatkan oleh Allah Taala dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6, kata Allah walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang mereka memelihara kehormatan dia, kemaluan dia, illa, melainkan ala azwajihim, ke atas pasangan-pasangan mereka, au ma malakat aimanuhum, ataupun kepada hamba-hamba mereka. Hamba-hamba mereka ni maknanya
yang mereka belilah hamba lah. Sekarang tak ada lah orang hamba ni, kan? Hamba-hamba zaman Nabi dulu ada. Dan Islam pun kita sebutkan dulu bahawa Islam memang nak membuang hamba daripada kehidupan manusia. Satu kalau kita tengok ada je kafarah-kafarah berkaitan dengan pelanggaran syarak, dia punya kafarah mesti merdekakan hamba, merdekakan hamba, merdekakan hamba. Sebab hamba zaman Nabi banyak, zaman jahiliah banyak sangat. Ada yang ditindas oleh tuannya sendiri, hamba ni. Ada yang dalam keadaan dia terpaksa melacurkan diri dia, hamba ni, semata-mata nak dapatkan duit untuk tuan dia. Dia pergi melacurkan diri, duit tu dibagi pada tuan. Jadi dia tak boleh nak lagi. Itu zaman jahiliah. Bila Nabi sampai ataupun Islam sampai, Nabi diutuskan oleh Allah, maka setiap daripada kafarah-kafarah itu ada merdekakan hamba, merdekakan hamba, merdekakan hamba. Cuma hari ini tidak lagi kita nampak hamba tu dah. Sebab apa? Sebab dah bebas dah manusia daripada hamba kepada manusia. Hanya hamba kepada Allah saja. Sebab tu ayat ni turun bila mana ketika itu ada hamba, au ma malakat aymanuhum. Maknanya dia menggunakan kemaluannya itu untuk pasangan dia sahaja dan juga kepada hambanya saja. Maknanya bolehlah kita bersetubuh dengan hamba, Ustaz? Boleh. Dululah zaman dulu boleh bersetubuh pasal tu dia punya. Itu dia punya. Tu Nabi dengan Maryah Al-Qibtiyah, hamba lah tu. Maryah Al-Qibtiyah ni adalah hamba ataupun hadiah daripada Raja Mesir. Nabi diberikan Raja Mesir tu 2 orang hamba. Jadi satu orang Nabi ambil namanya Maryah Al-Qibtiyah. Al-Qibtiyah ni merujuk kepada Kristian. Al-Qibtiyah. Jadi kalau nak letak nama anak Maryah, okey. Al-Qibti jangan. Qibti ni dia merujuk kepada Kristian. Jadi Al-Qibti ni merujuk kepada agama Kristian itulah. Qibtiyah pasal perempuan, Qibti laki, Qibtiyah perempuan. Maryah bagus nama, tak ada masalah. Jadi Nabi SAW dapat seorang hamba. Maka Nabi dapat seorang hamba, akhirnya Nabi bersetubuh dengan Maryah Al-Qibtiyah, dapat seorang anak yang ke-7 namanya Ibrahim. Jadi tak ada masalah lah kalau zaman dulu ada hamba. Betul mana ada hamba dah, semua dibebaskan, semua dimerdekakan. Nabi dulu sebelum mana Nabi menjadi Nabi dan Rasul, Nabi ada hamba. Antara hamba Nabi adalah Ummu Aiman. Ummu Aiman ni asalnya adalah hamba kepada Abdullah, ayah Nabi SAW. Jadi ayah Nabi meninggal dunia, maka Ummu Aiman ini beralih kepada tuan yang baru namanya Aminah, mak Nabi. Mak Nabi ni sampai usia Nabi 5 tahun meninggal pula. Jadi bila Aminah meninggal dunia, Ummu Aiman pindah tuan yang baru kepada Nabi SAW. Waktu tu belum lagi Nabi lah. Kemudian diberikan pula hadiah daripada Khadijah binti Khuwailid. Bila Nabi kahwin dengan Khadijah ada seorang hamba. Bukan seorang, Khadijah ada hamba ni. Khadijah ada hamba banyak. Salah satu orang hamba kepada Khadijah namanya Zaid bin Harisah. Jadi atas sebab perkahwinan Khadijah dengan Nabi, maka Khadijah berikan kepada Nabi itu adalah hadiah berupa hamba namanya Zaid bin Harisah. Maka Zaid bin Harisah dapat tuan yang baru namanya Muhammad bin Abdullah. Sampailah ayah Zaid bin Harisah datang daripada Syam sana. Pasal ayah dia hilang. Zaid bin Harisah ni dia kena tangkap. Cerita Zaid pula dah. Kan? Tak apa dah, pengetahuan sikit kan. Zaid bin Harisah ni dia kena tangkap masa kecil. Zaman dulu bab perdagangan ni cukup banyak, perdagangan manusia cukup banyak. Jadi mereka yang pergi serang, pergi rompak, kelompok-kelompok ataupun puak-puak ni, mereka rompak, bunuh, ambil budak, jual. Jadi salah seorang yang kena rompak dan kena samun dan kena colek, Zaid bin Harisah. Diambil dan dibawa kepada pasar Uqas, Mekah. Maka dijualkan kepada anak buah Khadijah binti Khuwailid. Apa ke nama, lupa dah. Ada ingat anak buah Khadijah binti Khuwailid ni ada anak buah. Jadi dia beli dulu Zaid bin Harisah tu di pasar Uqas. Ni dah cerita lama tahun lah, bertahun-tahun lah ni. Maka dalam keadaan dia dah beli Zaid bin Harisah di pasar Uqas, nak bagi hadiah kepada makcik dia Khadijah binti Khuwailid. Maka Zaid bin Harisah diberikan kepada Khadijah binti Khuwailid. Nabi kahwin dengan Khadijah, barulah Nabi dapat Zaid bin Harisah sebagai hamba. Mak dan ayah dia di Syam menangis, masih lagi berdoa pada Allah, Tuhan bagilah aku, kalau betul dia dah meninggal dunia, tunjukkan di mana jasadnya. Kalau dia hidup lagi, temukan kami. Last di Mekah ni, semua pelosok dunia datang di Mekah ni sebab orang buat haji. Haji bukan zaman Nabi je ke, Ustaz? Haji ni zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ada dah. Cuma lepas daripada meninggal Nabi Ismail, maka dia punya kaifiat berubah dah. Terpaksa pula dalam keadaan berbogel, tawaf dalam keadaan bogel, sa'i pun dalam keadaan bogel. Sa'i pun dah ada dulu, ada. Sa'i tu dia orang letak berhala dekat Safa dengan
Marwah. Sebab tu bila mana orang-orang yang dah masuk dalam Islam, mereka tak mau sa'i. Pasal apa? Itu adalah amalan jahiliah, zaman jahiliah dulu. Jadi Allah turunkan ayat tu, innas safa wal marwata min sya'airillah. Itulah ayat membolehkan kita sa'i. Ha, tu ayat dia. Jadi zaman dulu, orang zaman pergi haji, subhanallah, ramailah masuk kelompok tu di Mekah, di Kaabah tu. Akhirnya mereka nampak Zaid bin Harisah. Mereka ceritakan kepada ayah dia. Lepas dah balik ke Syam, mereka ceritakan pada ayah dia. Maka dia pun bersiap-siap datang ke Mekah nak jumpa dengan Nabi kita Muhammad SAW. Waktu ni dah jadi Nabi belum? Belum lagi jadi Nabi dan Rasul. Maka datanglah ayah dia dan pakcik dia, seorang abang dia lah, abang kepada ayah Zaid bin Harisah ni. Harisah dan abang dia ni datang jumpa Nabi. Bawa segala harta benda, kambing-kambing semua nak bagi pada Nabi, semata-mata nak bebaskan Zaid ni sebagai hamba. Jadi bawa, tiba-tiba dia kata pada Muhammad, dia kata, wahai Muhammad, sungguhnya keturunan kau keturunan yang mulia. Dia tahu Nabi ni keturunan Abdul Muttalib, Bani Hashim, mulia. Dia kata, kami bawa harta yang banyak ni untuk kami nak bebaskan anak kami. Nabi kata, anak kamu siapa? So, hamba Nabi banyak. Anak kami adalah Zaid bin Harisah. Oh begitu. Kata Nabi SAW, aku tak nak harta kau, ambil. Tapi nanti aku akan bawa dia ke sini dan aku akan suruh dia pilih. Kalau dia nak ikut kau, maknanya aku merdekakan dia, harta dengan kau sekali kau boleh bawa balik. Aku tak mau harta. Maknanya bebaslah, merdeka, free of charge. Tapi kalau dia kata dia nak duduk dengan aku, itu bukan aku hasut dia. Maka dia panggil. Kata Harisah tadi, bapa kepada Zaid bin Harisah, dia kata, engkau wahai Muhammad sangat-sangat adil. Dia tak tahu Zaid nak sebut apa tadi. Datang dengan Nabi, dia kata, wahai Zaid, ni bapa kamu, ini pakcik kamu. Ya wahai tuan. Dia kata, sekarang kamu pilih, kamu nak balik, aku merdekakan kau, ataupun kau nak duduk dengan aku. Dia kata, wallahi, aku nak duduk dengan kau, wahai tuan. Bapa dia terkejut. Dia kata, wahai Zaid, waihak, celaka kau. Sanggup kau pilih untuk nak jadi seorang hamba, semata-mata kau nak tinggalkan kami, ayah, mak kamu di kampung. Tapi Zaid bin Harisah kata, aku, wahai ayah, duduk dengan laki-laki ni. Dia kata, dia rujuk kepada Nabi SAW. Dalam keadaan satu rahmat turun, maksudnya dalam keadaan tenang hati walaupun aku jadi hamba. Ini Zaid bin Harisah punya riwayat. Dia yang kata bahawa aku duduk dengan Muhammad ni belum jadi Nabi dan Rasul. Tapi dalam keadaan hati aku tenang, aku rasa lapang, tak ada apa-apa pun. Tak seperti mana aku jadi seorang hamba. Pasal Nabi layan hamba dia, subhanallah. Dahsyat, macam layan anak sendiri. Akhirnya bila Nabi dengar ayah dia kata begitu pada Zaid bin Harisah, sebab apa? Pemilih hamba untuk nak merdekakan diri. Nabi tarik tangan Zaid bin Harisah pergi di Hijr Ismail. Hijr Ismail tahu lengkung tu kat tepi Kaabah tu. Dia berdiri atas tu. Maka Nabi pun war-warkan kepada orang-orang Quraisy. Ya ma'syara Quraisy. Dia kata, wahai orang-orang Quraisy, hari ini aku merdekakan Zaid bin Harisah. Apa yang aku warisi, dia akan warisi. Dan apa yang dia warisi, aku akan warisi. Maksudnya, kalau zaman dulu, zaman jahiliah, anak angkat ni, dia boleh waris harta. Dulu, zaman dulu. Waktu ni belum turun ayat yang kata tak boleh waris harta ni. Zaman dulu, zaman jahiliah, anak angkat boleh waris harta ayah angkat. Sekarang mana boleh? Anak angkat tak termasuk dalam faraid. Tak ada. Dia bukan waris. Sebab belum turun ayat. Maka Nabi kata begitu. Dia akan waris harta aku. Aku akan waris harta dia. Menunjukkan bahawa apa? Nabi merdekakan dia. Dan Nabi kata, aku tukarkan nama dia menjadi Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Nabi dah jadi Nabi nanti. Turun ayat surah Al-Ahzab. Ayat kelima kata Allah. Udu'uhum li'abaihim. Panggil mereka dengan nama bapa-bapa mereka. Ini waktu ni Nabi belum dapat wahyu, Nabi tak tahulah benda tu tak boleh buat. Bila Allah dah turunkan surah Al-Ahzab, surah ayat yang kelima, maka Allah kata panggil mereka tu adalah Zaid bin Harisah dengan nama bapa-bapa mereka. Maksudnya jangan tukar nama bin mereka. Kata Zaid bin Harisah, jangan tukar Zaid bin Muhammad. Panggil juga Zaid bin Harisah. Ni ayat untuk kita jugalah. Kalau ada anak angkat, jangan tukar bin. Tak boleh tukar nama kita, tak boleh. Kalau dia tak ada ayah, boleh panggil Abdullah, Abdul Rahman, apa saja yang kita boleh nisbahkan kepada hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdul Rahman, Abdul Latif, Abdul Rahim, boleh, tak ada masalah. Maka start daripada situ, Nabi dengan Zaid bin Harisah telah menjadi Zaid bin Harisah telah menjadi anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Zaid bin Harisah ini menjadi kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia jadi hibbi Rasulillah, gelaran dia. Gelaran kepada Zaid bin Harisah ni, orang gelarkan Zaid bin Harisah dengan nama Hibbi Rasulillah, kesayangan Rasulullah. Pasal apa tuan? Pasal Nabi sayang Zaid bin Harisah. Bila Nabi perintahkan Zaid bin Harisah, Ja'far bin Abi Talib, Abdullah bin Rawaha pergi berperang di perang Mu'tah, Ghazwatul Mu'tah.
Ghazwah ni peperangan yang diikuti oleh Nabi. Kalau dia tak panggil dia, kalau Nabi tak pergi dipanggil sariyah. Dipanggil sariyah. Nabi tak pergi. Tapi ghazwah ni Nabi tak pergi. Tapi ghazwah Mu'tah ni Nabi tak pergi. Tapi kenapa dipanggil ghazwah? Sebab Nabi saksikan peperangan itu secara live. Allah paparkan. Wallahu alam macam mana tak boleh bayanglah. Pasal sekarang hari ni pun kita tak boleh bayangkan, dulu ada kotak hitam boleh keluarkan skrin live bola dekat Old Trafford. Kita tak tahu. Tapi zaman dulu ada dah Allah buat. Jadi jangan pelik lah. Benda tu semua boleh berlaku. Jadi dalam keadaan apa? Dalam keadaan Nabi tak pergi, namanya tetap Ghazwatul Mu'tah. Nabi lantik anaknya Zaid, anak angkatnya Zaid bin Harisah, kesayangan dihibbi Rasulullah. Zaid bin Harisah jadi ketua tentera Islam. Nabi sebut, tuan-tuan, sebelum nak dihantarkan pergi ke perang Mu'tah, sekiranya Zaid syahid, Allah. Nabi seolah-olah macam dah tahu dah Nabi Zaid nak syahid. Sekiranya Zaid syahid, maka yang akan gantinya adalah Ja'far bin Abi Talib, sepupu dia. Sekiranya Ja'far bin Abi Talib syahid, maka gantikan dengan Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah ni orang Madinah. Dia ni kawan karib dengan Abu Darda radhiyallahu anhu, kawan karib, syahid juga di Mu'tah. Dan bila Abdullah bin Rawahah meninggal dunia, syahid, maka kamu lantiklah seseorang di kalangan kamu untuk menjadi pemimpin. Tapi Nabi tak sebut nama dia. Siapa mereka pilih? Khalid Al-Walid. Waktu ni Khalid dah masuk Islam dah, perang Mu'tah ni. Jadi mereka pun berangkat pergi. Akhirnya Nabi kata, tengah-tengah Nabi duduk dengan para sahabat ni, Nabi kata Zaid telah pun syahid sekarang. Subhanallah. Tuan-tuan bayangkan, Zaid telah pun syahid. Dibawa ataupun diangkat pula bendera itu oleh Ja'far bin Abi Talib. Dipotong tangan. Nabi cerita satu persatu, seolah-olah tengah live, saksikan tengah live ni. Ja'far juga syahid. Maka digantikan pula dengan Abdullah bin Rawahah. Dan sehinggalah menang Islam. Khalid Al-Walid ni pasal dalam keadaan dah kucak-kacir. Khalid ni antara pakar dalam peperangan lah. Pasal dalam keadaan perang Mu'tah ni, orang Islam dalam keadaan dah down dah, jatuh dah. Pasal apa? Dia ketua dah syahid. Jadi Khalid Al-Walid diangkat menjadi ketua tentera Islam setelah 3 orang ni syahid. Maka dia buat strategi menyilang. Saya tak tahu lah tuan-tuan faham tak faham, tak tahu lah. Dia buat strategi secara menyilang. Sana musuh, Khalid Al-Walid kata, okey, yang kanan pergi kiri, yang kiri pergi kanan. Bahasa kita lah bagi mudah faham. Dia silangkan benda tu, seolah-olah musuh nampak jadi bertambah ramai orang Islam. Ketika itu mereka dalam keadaan ketakutan, diserang hendak sekejap. Kemudian Khalid kata balik ke Madinah, buat strategi yang baru. Islam menang dalam perang Mu'tah. Ceritanya bila Nabi SAW dah cerita berkaitan perang Mu'tah, Nabi balik ke rumah Zaid bin Harisah. Zaid ni ada isteri ramai. Dan dia ada anak yang paling masyhur namanya Usamah bin Zaid. Ini hasil perkahwinan Zaid dengan Ummu Aiman tadi. Hamba kepada Nabi kan, hamba kepada Abdullah, ayah Nabi, mak Nabi dan Nabi. Ummu Aiman kahwin dengan Zaid bin Harisah, dapat Usamah bin Zaid. Dan dia ada ramai lagi anak, Zaid bin Harisah, perempuan. Nabi pergi jumpa dengan anak-anak dia, pergi ke rumah nak bagi tahu yang ayah dia syahid. Maka dalam keadaan Nabi SAW sampai ke rumah Zaid bin Harisah, anak Zaid bin Harisah datang berlari memeluk Nabi, kecil lagi waktu ni. Peluk Nabi dan Nabi beritahu, "Hai anak, ayah kamu telah pun syahid di Mu'tah." Nabi mengalirkan air mata, menangis tuan-tuan Nabi. Sahabat ada waktu tu ni, sahabat kata, "Ma hadza ya Rasulullah?" Dia kata, "Ni apa ya Rasulullah? Apa yang kau menangiskan ni?" Kata Nabi, hadza bukaul habib ila habibihi. Ini tangisan kekasih kepada kekasihnya. Subhanallah. Punya sayang Nabi dengan Zaid bin Harisah. Sampai Nabi menangis. Nabi tak pernah nangis, tuan-tuan. Nabi tak pernah nangis kepada seseorang yang Nabi tak, bukan Nabi tak sayang, tapi Nabi jarang nangis bila mana ada orang meninggal. Antara yang masyhur cerita Nabi nangis adalah Zaid bin Harisah. Dan juga Uthman ibn Maz'un juga Nabi menangis, mengalirkan air mata ketika mana Uthman bin Maz'un meninggal dunia. Jatuh air mata dia kena pada mayat ataupun jenazah Uthman bin Maz'un. Tapi inilah yang kita sebutkan bahawa apa? Hamba Nabi SAW yang Nabi dapat daripada Khadijah binti Khuwailid akhirnya menjadi anak angkat, dan anak angkat itu menjadi hibbi Rasulullah, kesayangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan agar kita ini boleh menggunakan kehormatan kita hanya kepada siapa? Illa ala azwajihim, kepada pasangan kita sahaja. Itu je lah yang ada sekarang. Auma malakat aimanuhum, tak ada dah, mana ada hamba lagi dah. Hamba semuanya telah pun dimerdekakan. Jadi selain daripada ala azwajihim, semua haram belaka. Semua haram belaka. Termasuklah onani sekali. Kita pakai istilah onani. Termasuklah onani, maka itu juga dipanggil sebagai
haram. Jadi dalam keadaan kita perlu berjaga-jaga, inilah mazhab Imam Syafi'i, dia pakai dalil ni. Dia pakai dalil ini untuk tidak dibenarkan beronani. Tetapi mazhab Maliki dibenarkan. Ketika mana? Ketika mana seseorang itu dia punya nafsu syahwat tinggi betul dah. Kalau dia tak melepaskan dia punya contoh sperma dia, boleh berlaku zina. Tapi dalam keadaan yang memang tak boleh dikawal lah. Contohnya kalau dia tengok tiang pun memang tak boleh kawal dah. Tengok tiang tak boleh kawal dah. Kita boleh kawal lagi, tak boleh lah. Ini mazhab Maliki dia benarkan. Mazhab Syafi'i tak boleh, walaupun tak boleh kawal dah. Pasal apa? Pasal ada dalil yang lain. Nabi kata kalau kamu, Nabi kata ya ma'syaral syabab, ataupun wahai pemuda, kahwinlah. Sebab kahwin ini boleh menundukkan nafsu, menundukkan pandangan dalam keadaan kamu kahwin. Kalau kamu tak mampu nak kahwin, Nabi kata puasa. Jadi Imam Syafi'i menggunakan dalil puasa itu untuk menundukkan nafsu syahwat. Tapi mazhab Maliki tidak. Jadi itu dipakai ketika mana memang dah tak boleh kawal langsung. Kalau orang dalam keadaan memang keluar je boleh jadi rogol, zina dan seumpamanya, itu dalam mazhab Maliki dilonggarkan. Tapi tiga mazhab yang lain yang muktabar tidak dibenarkan. Dan engkau tidak dapat menjaga kemaluanmu kecuali apabila engkau menjaga matamu daripada melihat yang haram, dan menjaga hatimu supaya ia jangan berfikir yang bukan-bukan, dan menjaga perut daripada makanan yang syubhat atau berlebihan dalam memakan yang halal, kerana semuanya itu adalah penggerak bagi syahwat dan merupakan punca bermulanya syahwat. Semuanya bermula daripada mata. Zina ni, zina bermula daripada mata, kemudian dia akan naik pula kepada yang lain, tangan, perut dan seumpamanya. Jadi mata itulah puncanya menyebabkan berlakunya zina. Mata kita ni lah kan, mata orang yang kadang-kadang berlaku zina, rogol dan seumpamanya. Jarang kita dengar orang yang buta ada kes rogol, betul kan? Orang yang buta tak ada dalam kes rogol, tak ada. Pasal apa? Pasal matanya telah diambil oleh Allah. Maksudnya dalam keadaan matanya dipelihara oleh Allah daripada berlakunya nafsu syahwat yang meluak-luak. Kita ni jahat sebab mata kita. Mata kita ni yang membuatkan bahawa kita boleh berlakunya perkara-perkara yang tak diingini berlaku. Tapi kalau kita tundukkan pandangan, kata Allah, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Ya Allah kata, katakan kepada orang yang beriman, laki-laki, yaghuddu min absarihim, tundukkan pandangan. Allah sambung pula, wa yahfazu furujahum, lepas pandangan, furujahum, kemaluan, pasal dia ada kaitan. Jadi orang yang tundukkan pandangan, dia tak tengok perkara-perkara yang boleh naikkan nafsu syahwat, maka dalam keadaan dia boleh mengelakkan dirinya daripada berlakunya zina dan seumpamanya. Maka itulah dosa yang maksiat yang dilakukan oleh kemaluan. Tak ada dosa lain dah, itu je lah antaranya. Dan caranya adalah untuk melepaskan ia kepada ala azwajih, pasangan-pasangannya sahaja, maka dia telah menjaga kemaluannya dengan baik. InsyaAllah kuliah akan datang kita akan sambung zahir yang ke-6 dan yang ke-7, iaitulah menjaga dua tangan dan menjaga dua kaki. InsyaAllah kita akan tengok apa yang tangan dan kaki buat untuk menjadi perkara-perkara maksiat ataupun untuk menjadi perkara-perkara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami menadah tangan mohon kepadamu ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa pasangan dan anak-anak kami, dosa kaum kerabat kami, dosa kaum muslimin dan muslimat sekalian ya Allah. Ya Allah, matikan kami dengan mati yang baik, jangan matikan kami dengan mati yang tidak baik. Kurniakan kematian buat kami dengan kalimah la ilaha illallah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.